Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-164. Ahlan Nur Hayati Yahya, Zulkifli Mahadi, Elvira, M. Nasir Harun, Hardi Suhaimi, Safia Sapian, Zaliha Kamaruddin, Zimahdun, Sharina Uthman, Arif Taib, Muhammad Nizam Rahadi, Galik Sprint, Samsarina Saifuddin, Siti Mazura, Ummi Zaihadi, Fauzan Muhammad, Zainur Rafa, Hasiyah Nun, Syafiq Rohani, kemudian Jami'ah, Marfu'ah, Ali bin Abi Talib, Yaya Lia, Karimah, Nadia, Norazia Mukhtar, Wan Ismail Wan, Amida Rauda, Ruziah Ma'arub, Hayati Yusuf, Syukariyah, Nurul Hidayat, Rozana, Zahara Alias, Jamaliyah Manab, Fauziyah Aziz, Ramlah Sulung, Izzah Salih, Kamiza Muhammad Amil, Laila Umar, Kati Khairuddin, Salina Muhammad Nur, Nora Mat Darus, kemudian ahlan Wan Ismail Wan, Nurisah Wan Hassan, Nadia Nawawi, Rozita Abdullah, Tuan Nurahim, Simah Husin, Saadiyah Hassan, Normah binti Mustafa, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang saya perasan di ruangan komen dan juga kepada semua yang lain. Terima kasih juga kepada yang mendoakan, yang meluangkan masa bersama dalam program ini. Moga-moga apa yang kita lakukan Allah limpahi setiap daripada kita dengan keberkatan dan juga kebaikan yang berpanjangan insya-Allah. Sebelum kita mula, kita nak melakukan perkara yang paling penting, iaitu kita nak perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita telah tiba pada tajuk tilawah Al-Quran, ataupun pada fasalnya waktu-waktu terpilih untuk membaca Al-Quran, muka surat yang ke-209, perenggan yang kedua terakhir. Perenggan yang kedua daripada bawah. Mohon sahabat-sahabat catatkan, moga-moga yang join kemudian tahu kita membaca daripada mana. Muka surat 209 pada perenggan 2 terakhir daripada muka surat 209. Semalam kita telah baca yang mana Imam Nawawi terangkan apakah waktu yang paling afdal untuk mengkhatamkan Al-Quran, iaitu pada permulaan siang, supaya berdasarkan riwayat-riwayat yang kita telah baca, kita beroleh doa pada sepanjang hari. Ataupun kalaulah malam, maka pada permulaan malam, sama ada dalam solat ataupun selepas daripada solat. Itu berkenaan dengan waktu khatam. Tetapi daripada sudut bacaan Al-Quran, bilakah waktu yang paling afdal untuk membaca Al-Quran? Maka kata Imam Nawawi, kalau daripada sudut keadaan, bila? Iaitu ketika mana dalam solat. Ketika mana dalam solat afdal untuk membaca Al-Quran, dan digalakkan untuk berdiri lama, tetapi bukan senyap, tak membaca apa-apa, dengan membaca Al-Quran. Kalaulah di luar solat, maka kita telah sebut di sini, Imam Nawawi telah terangkan, iaitu pada waktu
pada waktu malam, pada waktu malam, dan lagi hujung malam lagi afdal berbanding pada awal malam. Dan kalaulah pada waktu siang, kata Imam Nawawi, selepas daripada solat subuh, kerana dalam Al-Quran sebut inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan pada waktu fajar dihadiri oleh para malaikat. Walaupun sebahagian ulama tafsir menyebut Quran al-Fajar maksudnya solat fardu subuh, namun membaca Al-Quran pada waktu itu sebenarnya terpuji dan ianya waktu yang baik. Okey, jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita lihat. Seterusnya, kata Imam Nawawi, tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran pada waktu apapun, termasuk ketika mana solat sunat. Tak ada larangan. Tak ada larangan yang mana waktu ni tak boleh baca, waktu tu tak boleh baca. Sebab itu kata Imam Nawawi, wala karahata fil qiraati fi waqtin minal awqat. Kata Imam Nawawi, tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran pada waktu apa pun. Pada waktu apa pun tidak ada larangan yang mana makruh untuk membaca Al-Quran. Karaha maksudnya makruh. Tak ada waktu makruh untuk membaca Al-Quran. Ya, kalaulah contohnya seseorang itu berada dalam keadaan nu'as, mengantuk. Dia berada dalam keadaan mengantuk. Dia berada pada dalam keadaan dia tak tahu apa dia baca. Maka pada waktu itu dilarang dan menjadi makruh hanya kerana dia mengantuk, bukan kerana waktu itu tak baik. Sebab itu kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, amma idza urida ma yukrahu ma'ahu al-qira'ah min nu'as aw hadith aw nahwa fayukrahu lidhalika al-'arid la li ma'na fil waqt. Kata Imam Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, kalaulah pada waktu itu seseorang itu sedang membaca Al-Quran dia mengantuk, ataupun sedang membaca Al-Quran pada waktu itu dia bercakap-cakap dengan orang lain, dia tak fokus pada Quran, baca sembang, maka pada waktu itu makruh. Tapi makruhnya bukan kerana ada kaitan dengan waktu, tidak. Kata Imam Nawawi, ianya menjadi makruh kerana perbuatan tersebut. Perbuatan bersembang ketika mana membaca Al-Quran, perbuatan mengantuk, dikhawatiri akan salah baca ketika mana membaca Al-Quran. Tapi daripada sudut waktu, contohnya lepas zuhur ke, lepas asar ke, ataupun pada waktu pagi ke atau malam, tak ada sebarang waktu yang makruh untuk membaca Al-Quran. Kalaulah ada sebab ianya makruh, dilarang, maka pada waktu itu hanya disebabkan sebab-sebab yang mendatang, sesuatu yang mendatang. Contohnya macam tadi, mengantuk, bersembang dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, wala fi awqatin nahyi anis salah. Di sini terjemah kena betulkan. Wala fi awqatin nahyi anis salah. Okey. Termasuk apa? Maksudnya tidak makruh. Termasuk dalam kurungan tidak makruh. Waktu bila yang tidak makruh? Mohon sahabat ambil pen untuk catat. Termasuk dalam kurungan tidak makruh ketika waktu dilarang solat. Terjemahan pada waktu ini ada yang hilang. Mohon sahabat-sahabat ambil pen dan catatkan. Termasuk, apa maksud termasuk? Maksudnya tak makruh untuk membaca Al-Quran. Waktu bila? Fi awqatin nahyi anis salah, ketika dilarang untuk solat. Kan ada waktu-waktu yang mana dilarang untuk solat, iaitu ketika mana matahari sedang terbit, ketika mana matahari tegak berada di atas kepala, dan ketika mana matahari terbenam. Walaupun pada waktu yang mana ada larangan untuk solat, nak membaca Al-Quran pada waktu itu tidak makruh dan tidak dilarang. Maka kalau kitab yang asal menyebut wala fi awqatin nahyi anis salah, dan termasuk, maksudnya tidak makruh ketika waktu dilarang solat. Lalu mohon sahabat-sahabat tambahkan perkataan waktu dilarang solat. Ketika mana waktu dilarang solat, yang perkataan sunat itu boleh gariskan, kerana dalam ni tak disebut perkataan sunat. Maka ketika dan tidak makruh walaupun pada waktu yang dilarang solat. Waktu yang dilarang solat pun tidak makruh untuk membaca
Al-Quran. Ini kelebihan Al-Quran. Untuk solat ada waktu yang makruh, ada waktu yang dilarang. Tetapi untuk membaca Al-Quran sentiasa. Kemudian Imam Nawawi bawakan riwayat yang mengatakan ada certain waktu, ada waktu tertentu yang pada waktu itu tak boleh solat. Maka kata Imam Nawawi, apa waktu yang tak boleh membaca Al-Quran? Maka kata Imam Nawawi, manakala Ibnu Abi Daud yang meriwayatkan daripada Muaz bin Rifa'ah daripada guru-gurunya bahawa mereka tidak gemar membaca Al-Quran selepas solat asar. Alasan mereka kenapa tak boleh baca Al-Quran selepas asar, kerana ini adalah kerana itu adalah waktu orang Yahudi belajar. Dirasatul Yahud, orang Yahudi suka belajar selepas asar pada waktu petang. Maka pada waktu itu tak makruh, tak digalakkan untuk membaca Al-Quran selepas asar. Kata Imam Nawawi, apa jawapan dia? Hal ini tidak dapat diterima. Ini tak diterima. Ini sesuatu sesuatu hukum yang mana tidak dapat diterima. Bahkan tidak memiliki dasar ataupun dalam kurungan dalil yang kuat. Tak ada dalil. Sebab itu kata Imam Nawawi, wala aslalah fa ghairu maqbul wala aslalah. Maka pandangan itu ditolak, dan apa yang mereka bawa sebagai dalil bahawa tak boleh baca selepas asar kerana itu waktu orang Yahudi belajar adalah dalil yang tidak ada sumber, dalil yang pada waktu itu tidak boleh diambil kira. Maka sebab itu kalaulah sahabat-sahabat mungkin ada pernah baca di negara kita tak masyhur riwayat-riwayat ini, tapi kalaulah ada yang kata tak boleh baca Quran lepas asar kerana itu waktu orang Yahudi belajar, makruh, tak digalakkan baca Al-Quran, maka Imam Nawawi dah berikan jawapan fa ghairu maqbul, maka pandangan itu ditolak, tidak diterima, dan dalilnya pula wala aslalah, dalilnya itu tidak diterima. Dalil itu tidak ada dasar yang kuat. Maka ini penerangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu kita dah belajar bagaimana Imam Nawawi terangkan tak ada waktu yang tak boleh baca Al-Quran. Dan kalaulah ada pada waktu itu penulisan yang mengatakan waktu mengantuk tak boleh baca, waktu sedang bersembang tak boleh baca Al-Quran kerana pada waktu itu tidak memuliakan Al-Quran, maka makruhnya itu disebabkan mengantuk dan bercakap tadi, tak ada kaitan dengan sebarang waktu. Dan kemudian kita telah belajar yang ketiga bahawa apa jua riwayat yang mengatakan ada waktu yang makruh, contohnya riwayat yang mengatakan selepas asar kerana itu waktu orang Yahudi belajar, maka pandangan itu ditolak dan dalilnya dikira sebagai tidak ada sebarang asas yang kuat. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Nawawi? Hari-hari terbaik membaca Al-Quran, waktu kita dah tahu, waktu malam. Kalaulah siang nak membaca Al-Quran, selepas subuh. Daripada sudut hari pula, hari apakah yang afdal untuk membaca Al-Quran? Hari apakah yang bagus untuk membaca Al-Quran? Ahlan-ahlan, saya nampak ramai sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Terima kasih kepada yang telah share dan kongsi. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yukhtaru minal ayyam, daripada sudut waktu, malam lagi hujung lagi baik. Kalaulah siang, maka selepas solat fardu subuh. Ini waktu yang afdal untuk baca Al-Quran. Bagaimana pula malam? Apakah waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran? Kata Imam Nawawi, hari-hari yang terbaik untuk membaca Al-Quran, yang pertama adalah pada hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat? Sebab hari Jumaat seperti mana yang kita tahu dalam sepotong hadis riwayat Imam Bukhari, adanya satu waktu yang mustajab. Ada satu waktu yang mustajab ketika mana pada hari Jumaat. Cuma para ulama berbeza pendapat sehingga berbelas pendapat. Bilakah waktu itu? Ada yang mengatakan lepas asar, ada yang mengatakan ketika mana imam duduk di antara dua khutbah. Maka ada pada waktu itu pelbagai pendapat. Lalu digalakkan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin pada hari Jumaat. Yang pertama kerana ianya adalah penghulu segala hari, seperti mana yang ada dalam riwayat Nasa'i.
Kemudian ianya pada waktu itu ada pada hari Jumaat waktu mustajab. Dan Allah suka seseorang itu meminta dengan membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis disebut yang mana Nabi SAW menyebut bahawa orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapat lebih daripada apa orang yang seseorang itu banyak meminta. Bahkan dalam hadis qudsi firman Allah, a'taituhu afdala ma u'tisailin. Aku akan bagi lebih, firman Allah dalam hadis qudsi, kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran lebih daripada orang yang banyak berdoa dan meminta. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah. Maka sebab itu dituntut untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin pada hari Jumaat, kerana ini adalah hari yang terbaik. Kemudian pada hari Isnin dan Khamis, kenapa Imam Nawawi sebut pada hari Isnin dan Khamis? Kerana pada hari Isnin dan Khamis, li'annahuma yawmani yu'radu fihima al-a'malu 'ala Allah 'azza wa jal, kama warada dhalika fil hadithi sahih rawahu Muslim wa ghairuh. Kerana pada hari Isnin dan Khamis, pada waktu itu amalan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dipersembahkan kepada Allah ada dalam bentuk tahunan, iaitu pada nisfu Sya'ban, ada dalam bentuk mingguan, iaitu pada Isnin dan Khamis, ada dalam bentuk harian ketika mana pertukaran malaikat pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Maka amalan dipersembahkan kepada Allah ada dalam bentuk tahunan, ada dalam bentuk mingguan. Kalaulah mingguan, maka dalam hadis riwayat Muslim kita dah belajar bahawa dipersembahkan amalan pada hari Isnin dan Khamis. Lalu bagus amalan kita dipersembahkan kepada Allah pada waktu dalam keadaan kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Seterusnya kata Imam Nawawi, begitu juga digalakkan untuk membaca sebanyak mungkin Al-Quran pada hari Arafah. Tak lama lagi, hari ini Jumaat, kemudian Sabtu, Ahad, hari Arafah adalah hari Isnin. Hari Arafah bermula daripada Ahad malam Isnin Maghrib sampailah kepada Isnin waktu Maghrib. Lalu ini adalah hari Arafah. Dan kenapa hari Arafah digalakkan membaca Al-Quran? Kerana ianya juga dikira sebagai sebaik-baik hari dalam setahun. Maka ini adalah kelebihan membaca Al-Quran pada hari Arafah. Seterusnya kata Imam Nawawi, digalakkan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin pada 10 hari pertama Zulhijjah, berdasarkan hadis yang saya telah kongsikan beberapa kali, ma min ayyamin al-amalus salih, tidak ada hari yang mana amalan kebaikan pada hari-hari itu ahabbu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah daripada melainkan 10 hari pertama Zulhijjah. Maka dalam hadis tersebut menyebut Allah sangat suka amalan baik pada 10 hari pertama Zulhijjah, dan Al-Quran adalah termasuk antara amalan salih, amalan baik yang dituntut. Maka pada waktu itu digalakkan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin pada 10 hari pertama Zulhijjah. Begitu juga pada 10 hari terakhir bulan Ramadan digalakkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Manakala daripada sudut bulan pula, bulan yang terbaik untuk membaca Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah bahawa Ramadan itu mulia disebabkan padanya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladhi unzila fihi Al-Quran, adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka antara sebab Ramadan itu mulia adalah kerana padanya diturunkan Al-Quran. Maka sebab itu dituntut untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Lalu kita dah selesai dah tentang waktu-waktu ataupun hari ataupun tahunan ataupun bulan berkenaan tentang yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Sekarang apa yang tinggal adalah untuk kita mula membaca. Kita mula membaca. Sama ada kita baca dengan lancar ataupun pada waktu itu seperti mana dalam hadis sebut, wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fih, dia baca dengan merangkak. Yang penting pada waktu itu adalah baca Al-Quran. Kita hendaklah mula membaca. Kalaulah orang yang dah mula, maka kena usaha untuk istiqamah. Kalaulah orang yang dah mula istiqamah,
maka pada waktu itu tambah lagi ikut kemampuan, dengan syarat tidaklah sampai membawa kepada kebosanan seperti mana yang Imam Nawawi tekankan. Lalu Al-Quran adalah kalamullah dan Allah beri banyak kepada orang yang mana pada waktu itu membaca Al-Quran lebih daripada orang yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita luangkan masa untuk membaca Al-Quran, walaupun untuk permulaan semuka. Walaupun untuk permulaan semuka tu banyak, separuh muka. Walaupun kalaulah separuh muka tu banyak, mulakan baca. Mulakan untuk membaca Al-Quran. Kita dah tahu bila waktu yang afdal. Lalu kalaulah kita contohnya nak pergi kerja, maka waktu subuh tu kita mula baca. Waktu subuh tu kita mula baca. Solat fardu subuh, baca sedikit. Kita boleh baca pada handphone kita, walaupun afdalnya dengan kita memegang mushaf. Tapi janganlah pada waktu itu dengan alasan untuk nak tunggu mushaf ada baru baca, maka kita tak baca. Kita boleh baca daripada handphone kita. Kita boleh baca daripada apa pun yang mempermudahkan kita. Yang penting kita mula untuk membaca Al-Quran, insya-Allah. Lalu kita dah belajar dah waktu-waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quran. Bila manusia tu baca, dia baca, maka tiba khatam. Bila dah khatam, maka sebab itu kata Imam Nawawi, adab-adab dan perkara-perkara berkaitan mengkhatamkan Al-Quran. Apakah adab-adab ketika mana kita nak mengkhatamkan Al-Quran? Maka kata Imam Nawawi, qad taqaddama anna al-khatma lil qari'i wahdah yustahabbu an yakuna fi shalah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana yang sudah dijelaskan perenggan terakhir muka surat 209, Al-Quran elok dikhatamkan di dalam salat bagi orang yang membacanya secara bersendirian. Afdalnya begitu. Dan kalaulah kita boleh baca Al-Quran dalam salat, contohnya kita pada waktu itu boleh baca Al-Quran, maka buka mushaf, baca Al-Quran ketika mana qabliyah subuh, ataupun baca Al-Quran ketika mana solat malam. Setiap 2 rakaat 1 muka surat contoh, ataupun pada waktu itu setiap 2 rakaat 2 muka surat, supaya mudah untuk kita alihkan muka surat. Maka pada waktu itu berapa banyak kita boleh baca. Kadang-kadang ada orang yang solat pada waktu malam berrakaat-rakaat, tapi membaca surah yang sama. Kita boleh pada waktu itu untuk membaca Al-Quran ketika mana solat malam. Ketika mana solat sunat qabliyah, maka kita boleh baca Al-Quran. Ketika mana solat sunat ba'diyah, kita boleh baca Al-Quran. Cumanya dalam solat fardu, walaupun boleh dalam mazhab Syafi'i, tetapi tidak digalakkan untuk melihat kepada mushaf. Dalam solat sunat pada waktu itu tidak mengapa. Okey, kerana apa? Kerana dalam sebahagian pandangan, contohnya pandangan Imam Abu Hanifah, membaca Al-Quran pada waktu solat boleh membatalkan solat, membaca Al-Quran dengan melihat. Tetapi berbeza dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Maka sebab itu para ulama galakkan ketika mana solat sunat dan pada waktu itu untuk solat fardu membaca daripada hafalan. Lalu kita boleh baca, contohnya kalaulah kita dah biasa solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat malam, kemudian pada waktu itu solat-solat yang lain, maka berapa banyak yang kita boleh baca dalam solat. Kerana untuk orang sendirian, afdal untuk baca dalam solat, kata Imam Nawawi. Dan bila khatam pun, khatamkan dalam solat. Sebab itu kata Imam Nawawi, kalaulah seseorang itu baca bersendirian, maka afdal untuk dia khatamkan ketika mana sedang solat. Sama ada solat subuh, qabliyah subuh seperti mana yang kita dah belajar, ataupun pada waktu itu ba'diyah maghrib seperti mana yang kita dah belajar pada permulaan perenggan yang keempat semalam. Kata Imam Nawawi, tapi kalaulah kita baca beramai-ramai, berkumpulan, kata Imam Nawawi, manakala bagi yang membaca ni di luar solat ataupun secara beramai-ramai, tapi kalaulah Al-Quran itu memang dia dah biasa baca luar solat, ataupun pada waktu itu dia memang ada grup tadarus dia, memang ada pada waktu itu kumpulan dia yang membaca bersama-sama dengan dia,
Kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk mengkhatamkan pada awal malam ataupun pada awal siang. Dan kenapa? Bukankah afdal baca Quran pada penghujung malam? Awal malam untuk khatam, awal siang untuk khatam. Kerana kita dah bincangkan itu semalam dan 2 hari lepas, supaya kita berterusan mendapat doa para malaikat sepanjang malam ataupun sepanjang siang. Lalu kalau nak khatam, afdal awal malam ataupun afdal pada awal siang, seperti mana yang Imam Nawawi dah tegaskan daripada sebelum ini, daripada penghujung muka surat 208. Kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk berpuasa pada hari mengkhatamkan Al-Quran. Para ulama menerangkan kenapakah dianjurkan untuk berpuasa, supaya terkumpul pada waktu itu banyak sebab-sebab doa mustajab. Khatam Al-Quran doa mustajab, berpuasa adalah asbab doa mustajab, maka boleh menjadi banyak sebab untuk mendapat doa yang mustajab. Pandangan yang kedua mengatakan kenapa nak digalakkan berpuasa? Sebagai tanda untuk menzahirkan syukur dapat mengkhatamkan Al-Quran. Kerana mengkhatamkan Al-Quran adalah satu nikmat. Berapa banyak orang yang mana tak dapat nak khatamkan Al-Quran? Berapa banyak? Bayangkan satu huruf 10 pahala. Dalam Al-Quran ada berapa banyak huruf dan berapa banyak pahala yang kita dapat. Maka untuk tanda bersyukur, maka pada waktu itu digalak dan disunatkan untuk berpuasa. Maka pada bahagian berpuasa, kenapa digalakkan berpuasa? Kerana pada waktu itu ianya adalah mencari waktu-waktu yang mustajab, dan yang kedua sebabnya supaya menzahirkan rasa bersyukur. Kata Imam Nawawi, kecuali pada hari yang dilarang berpuasa. Contohnya hari-hari yang mana pada waktu itu tak digalakkan berpuasa, maka jangan puasa. Apakah hari-hari yang dilarang berpuasa? Contohnya pada 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitr, maka jangan puasa. Ataupun yang seterusnya pada hari tasyrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalaulah minggu depan, maksudnya Rabu, Khamis, Jumaat, itu adalah hari tasyrik, hari yang dilarang berpuasa, maka jangan berpuasa. Maka ini adalah contoh hari-hari yang dilarang berpuasa. Maka pada hari yang dilarang berpuasa, walaupun khatam, maka jangan berpuasa. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa amalan para salafus salih yang mengambil berat tentang doa ketika mana pengkhataman Al-Quran. Kata Imam Nawawi, riwayat yang sahih daripada Talha bin Musarrif, daripada Al-Musayyib bin Rafi', daripada Habib bin Thabit, daripada golongan tabi'in Kufah. Mereka ini di antara golongan tabi'in yang menetap di Kufah. Lalu ketiga-tiga mereka ini mengatakan yang mana mereka berpuasa pada hari mereka mengkhatamkan Al-Quran. Maka ini adalah amalan pada tabi'in, pada salafus salih, yang mana mereka akan berpuasa ketika mana nak mengkhatamkan Al-Quran. Contohnya amalan Talha bin Musarrif, Al-Musayyib bin Rafi' dan juga Habib bin Thabit. Maka bila mereka nak khatamkan Al-Quran, pada waktu itu mereka akan berpuasa. Okey, orang yang boleh membaca ataupun tidak boleh membaca sama-sama dianjurkan untuk menghadiri majlis khatam Al-Quran. Digalakkan untuk hadir. Walaupun kita tak boleh nak baca. Ya Allah, malulah nak pergi majlis khatam ni sebab aku tak pandai baca. Kata Imam Nawawi, tak kisah pandai baca Quran ataupun tak pandai baca. Bila tahu ada majlis khatam, maka kena hadir. Dan pada waktu itu ambil keberkatan ketika mana doa majlis khatam. Apakah dalil yang Nabi suruh mengambil berat untuk berada pada majlis-majlis yang baik pada waktu dan ketika untuk berdoa bersama-sama? Dibawakan dalil yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pada waktu solat raya, Nabi suka solat dekat padang yang lapang, dekat tanah lapang waktu solat raya. Waktu solat raya Idul Fitr dan juga solat raya Idul Adha, Nabi suka untuk solat dekat tanah lapang. Ketika mana Nabi SAW solat dekat tanah lapang, Nabi akan suruh semua orang yang tak boleh solat,
seperti wanita-wanita yang uzur ataupun pada waktu itu kanak-kanak yang mana belum mukallaf untuk solat, Nabi suruh mereka keluar. Kenapa? Untuk join bersama ketika mana doa. Maka perbuatan Nabi menyuruh orang yang walaupun tak boleh solat raya pada waktu itu untuk hadir, untuk berdoa bersama, menunjukkan pentingnya untuk hadir ketika mana adanya waktu berdoa yang mana ada kemungkinan untuk doa itu adalah mustajab. Sebab itu kata Imam Nawawi, orang yang mana boleh membaca Al-Quran ataupun tak boleh membaca, sama ada tak boleh membaca kerana uzur ataupun tak boleh membaca kerana dia tak pandai baca, digalakkan untuk hadir ketika mana majlis khatam Al-Quran. Dalilnya, kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, As-Sahihain, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Lalu solat raya ketika solat raya di Padang ini adalah sunat untuk mazhab-mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Lalu sebab itu kalaulah kita duduk dekat luar negara yang kebanyakan orang yang tinggal di situ adalah orang yang bermazhab Hanafi, terutamanya orang yang datang daripada latar belakang India, Pakistan, Bangladesh, maka pada waktu itu dalam mazhab Hanafi memang dituntut untuk solat raya di tempat terbuka. Sangat dituntut dalam mazhab Hanafi. Cumanya dalam mazhab Syafi'i dituntut untuk dilakukan di masjid. Sebab itu kalaulah kita duduk luar negara, mereka hanya akan solat raya di kawasan terbuka, di tanah terbuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi akan memerintahkan pada wanita yang haid tak boleh solat, dan kemudian untuk hadir juga solat raya. Kenapa tak boleh solat? Supaya dapat sama-sama menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, supaya boleh dapat doa bersama-sama. Maka daripada perintah Nabi ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi dan juga para tabi'in yang lain, ketika mana adanya majlis khatam Al-Quran digalakkan untuk hadir. Walaupun pada waktu tu uzur, walaupun pada waktu itu tidak boleh membaca Al-Quran. InsyaAllah riwayat 317 kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Pada malam ini kita ada program Hijrah Usahawan di Facebook page Azizan Osman pada selepas Isyak. Lalu jemput sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk bersama. Pada malam ini saya akan sharekan juga link di Facebook. Jadi malam ini tidak ada program di Telegram channel daripada program Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Santai Sirah tidak ada pada malam ini kerana kita ada program Hijrah Usahawan. Lalu jemput sahabat-sahabat join bersama kepada yang berkelapangan. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, maka boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen, ataupun kalaulah masih ada sahabat yang ingin untuk join korban kerana ada yang bertanya, maka pendaftaran ditutup pada hari Ahad pagi, jam 9 pagi. Pada hari Tarwiyah, pendaftaran korban di Mekah akan ditutup. Lalu hari ini pun masih lagi ada beberapa orang yang mendaftar. Lalu kalaulah ada yang masih ingin bersama, maka boleh saja tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa malam nanti insya-Allah pada selepas Isyak dalam program Hijrah Usahawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.